semua. Semua leader kita from Bali. Adakah semua enjoy Bali? Kalau ada, tulis 2 dalam chat room. Adakah semua enjoy Bali? Yang balik baru saja balik dari Bali. Bagi Sifu 2. Sifu harap semua sudah sampai. Dan yang best adalah apa? Yang best adalah we come back from Bali. Kita tak ada jet lag. Because Bali punya masa sama dengan masa dekat Malaysia. Okay? So itu yang best. So hari ini memang Sifu Nasir banyak kerana setiap tahun bila kita pergi ke Global Rally dia sebagai satu apa tahu? Dia sebagai satu booster. Macam vaksin kita nak tambah booster. So bila pergi Bali, kita pergi attend event pergi training, pergi tengok Global Rally, dia tambah booster. Okay, so sangat best. So kali ini ada sedikit luar biasa sikit. Because kenapa? Because banyak sharing. Yang banyak sharing yang paling touching. Sharing yang paling touching kepada Sifu adalah sharing daripada Grabmon. Daripada CEO kita sekarang CEO kita dan Grabmon ambil alih tempat Rexmon sebagai CEO dan bila dia naik pentas Sifu rasa sangat touching. Okay, kenapa? Because bagi dia bagi satu komitmen yang sangat besar yang sangat besar. Dia kata apa tahu? Dia kata forever tidak akan hilang dalam dunia ini. Kerana apa? Kerana bapa yang wariskan kepada dia bisnes ini dia akan pegang ini bisnes seperti nama syarikat ini sampai forever. So Sifu boleh share ini wait lah. Ini gambar dia nampak. Ini gambar. Ini gambar bila dia letak atas itu apa slide. Ini bapa dia 45 years 45 years ulang tahun 45 dan kita since 1978 dia atas pentas tahu. Grabmon sendiri naik pentas. Okay, buat pembukaan dan buat sharing dia kata apa? Dia kata forever tidak akan hilang dalam dunia ini. Okay, dia akan macam nama dia akan forever. So ini adalah satu benda yang sangat penting bagi Sifu lah. Yang lain I tak tahu orang tengok apalah. Ada orang pergi enjoy. Pergi apa? Pergi tengok itu apa? Sightseeing. Pergi main itu apa? Itu banyaklah pergi. Ada orang pergi tengok gunung berapi, ada macam-macam lah. Tapi bagi Sifu yang paling penting lah, the best message, okay, daripada Global Rally ini adalah kata-kata sendiri daripada CEO, okay, yang dia kata dia akan dia akan fight sehabis-habisnya, okay, untuk besarkan forever yang diwarisi daripada bapa dia. Okay, so yang penting hari ini Sifu nak share satu benda yang sangat penting. Okay, is about what? Sifu nak share is about kejayaan. Kejayaan dalam satu pasukan. Okay, buat business forever living kita perlu satu pasukan. Dan dalam peperangan, kalau kita tengok dunia lah, ini sentiasa you tengok dekat dalam what we call dunia perniagaan dalam dunia perniagaan sekarang, okay, kita banyak belajar macam dekat universiti dekat Jepun ke USA ke, ini semua negara maju so mereka ada satu subjek mereka kaji apa? Mereka kaji art of war. So ada orang sangat pelik apa pasal kita buat bisnes kita nak belajar ini apa art of war pula. Kita bukan pergi berperang so kenapa kita nak kaji art of war? Because art of war dia adalah satu ilmu yang sangat penting, yang sekarang termasuk semua industri bisnes pun apply out of war dalam bisnes mereka. Because dalam dunia bisnes kita macam berperang lah. Kita nak masuk padang, nak masuk dalam industri
Kita nak bersaing tau. Kita nak bersaing satu sama lain, bersaing untuk survive. So itu kalau kita tak tahu out of war, bermakna kita tunggu mati saja. Kita tunggu mati saja. Okay? Dan bagi Sifu ada empat benda yang sangat penting. Terutamanya bagi kita dalam forever. Kita nak berjaya dalam bisnes forever. Kita perlu ada empat benda ini, okay? So you orang boleh catat apa yang Sifu share pada hari ini. First, okay, kita mesti kena ada apa tau? Kita mesti kena ada trust. Ada trust itu juga bersamaan dengan kepercayaan, yakin, setia. So yang dalam nilai BOI yang pertama kita sebut tentang yakin dan setia. Yakin dan setia sebenarnya itu dalam satu perkataan itu panggil trust. Kalau you tak ada trust, you memang tak yakin, you memang tak setia. You akan apa? You akan bagi apa? You akan berhenti. Okay, berhenti atau you bagi buat benda lain. Okay, itu adalah kenapa? Itu adalah kerana you hilang trust. You hilang trust kepada sesuatu. So hari ini, apa yang paling penting Sifu sebut tadi adalah Great Mon. Pada kali ini, apa yang Sifu paling touching adalah sharing dia. Dia bagi trust kepada kita, forever tidak akan hilang dalam dunia ini. Bukan kita buat, you tahu tak, ramai orang yang buat MLM di Malaysia, dia buat, tiba-tiba company hilang. Siapa di sini you pernah dengar benda ini? You pernah dengar ada orang dia buat MLM, tiba-tiba syarikat dia hilang? Ada? Bagi Sifu 5. Ada siapa di sini? You pernah dengar ada kawan buat MLM sangat berjaya, tiba-tiba dia kata company dia hilang? Ada tak? Itu sangat penting. Kenapa Sifu cakap? Kalau hari ini kita buat forever living pun sentiasa kita fikir, nanti forever hilang, nanti forever hilang. Kalau kita fikir pasal ini, kita tidak akan sampai ke mana-mana. Faham tak? Because you will not go all out. You tak akan yakin dan you tak akan setia, you tak akan go all out. Kenapa? Because you tak tahu. You ingat ini bisnes hanya kita nak gaul untung 2-3 tahun saja. Lepas tu company hilang pun kita lompat pergi company lain. Itu sebab you tak akan go all out. Itu trust sangat penting tau. Macam kita pergi berperang pun sama. Kita pergi berperang, kalau askar kita, dia tak ada trust. Faham tak? Dia tak yakin, dia tak setia dengan kita. Kita bawa 10,000 askar pergi lawan. Pergi berperang. So tiba-tiba 8,000 sudah jadi musuh tau. Dia ubah tau. Dia jadi lawan pula. Dia lawan balik. You nampak tak? So dia betray lah. Dia betray. Because dia tak ada trust, itu sebab dia betray. Dia betray panggil apa? Siapa boleh tolong Sifu? Betray panggil apa dalam Malay? Khianat. Khianat. Ya. Dia khianat. Dia khianat. Dia ubah. Itu adalah sebab apa? Itu adalah sebab tak ada trust. Itu sebab dia khianat tau. Dia khianat, dia ubah. Dia betray. Dia khianat, dia ubah jadi musuh pula. So that's why sangat penting. Kita buat dalam bisnes ini, kalau you nampak ada downline, tiba-tiba dia pergi buat company lain. Dia pergi, dia khianat lah. Dia pergi buat. Itu sebab adalah dia hilang trust. That's why hari ini, ada yang banyak yang sudah kesal lah. Siapa boleh nampak, ada ramai yang pergi. Tiba-tiba dia pergi satu syarikat yang dia sendiri pun tak tahu. Syarikat ini akan kekal ke atau dia boleh buat selama-lamanya. Macam forever. Kenapa? Because CEO mereka dia tak sebut. Dia tak naik pentas, dia tak bagi satu promise, satu janji. Okay? Dia akan sokong bisnes ini sampai nama dia forever. So ini sangat penting. So hari ini apa yang Sifu nak sampaikan adalah kita sudah berada dekat platform yang sudah betul. Sudah betul. Hanya tinggal adalah sama ada kita nak yakin dan kita nak setia saja tak. Because bos CEO sudah bagi kata-kata ini. Itu adalah satu komitmen tau, komitmen. Bukan mudah bukan mudah bagi satu CEO nak bagikan satu komitmen. Ada CEO yang dia nampak bisnes sudah rugi, dia terus dia tutup, dia lari. Betul tak? Bukan semua CEO dia berani bagi satu janji, satu komitmen. Itu sebab dia bagi Sifu adalah satu trust yang sangat besar. Yang kalau Sifu sebagai seorang general
atau sipu yang bawa ramai downline, ramai kita punya pasukan, sipu rasa sangat selamat. Bila kita bersama satu syarikat yang kita trust, kita percaya, kita yakin dan kita setia. So that one is the first factor yang sebagai pasukan kita mesti kena ada. Dan sehari ini sipu nak semua pergi bina balik trust network kita kepada bisnes ini, kepada bisnes ini supaya kita boleh terus jalan lagi. Itu sangat penting. Okay, so nombor 2, faktor yang nombor 2 bagi peperangan adalah apa? Adalah dia punya base dan makanan. Because bila kita pergi lawan, kita pergi peperang, apa yang paling penting? Paling penting adalah makanan kita, our food. Contoh kalau pergi peperang, kalau kita nak pergi nak lawan itu kita punya musuh, kita tak mau lawan sampai berdarah, sangat senang. You pergi, you masuk dia punya apa? Dia punya itu gudang. Gudang beras dia, you pergi bakar dia punya beras. Bakar habis dia punya makanan. Okay, itu askar akan hancur. You orang percaya tak? Siapa percaya tulis yes. Siapa percaya? Bila kita pergi peperang, kita hanya bakar makanan lawan kita, dia sudah hancur. Askar dia tak ada semangat nak berjuang lagi. Yes or no? So kita tak perlu lawan pun. Tak perlu tengok berapa bilangan askar kita ada. Tak perlu tengok berapa canggih senjata kita ada. Yang penting makanan dia sudah habis, dia akan pulang. Dia akan pulang, dia akan hancur, dia akan pulang. Yes or no? Macam kita business warrior pun sama. Business warrior, okay, apa makanan kita? Makanan kita adalah produk kita. That's why kita sudah ada produk yang paling hebat dekat dunia. We have the best product in the world. Maksudnya kita ada produk yang paling best dekat dunia ini yang kita control. Kita control bermakna kita tidak ada orang lain boleh ambil kita punya makanan. Faham tak? Aloe vera kita tanam sendiri. Lebah kita ternak sendiri. Itu produk lebah, produk aloe vera, semua kita dalam tangan kita. Ini makanan tak ada orang boleh ambil. No one can steal from us. Boleh curi daripada kita. Kita tak macam OEM yang company. OEM yang company, dia punya produk boleh hilang bila-bila masa. Bila hilang tanah supply, dia habis. Maksudnya dia mau lawan. Dia ada askar beribu-ribu. Tapi bila itu supplier itu kilang tanah supply itu makanan lagi habis. Sipu nak tanya, you nak jual apa? Betul tak? You sebagai MLM, you ada satu pasukan, tapi kalau tak ada produk kilang tanah supply you nak jual apa? Betul? You tak ada makanan. So askar you akan hancur. Faham tak? Askar you akan hancur, akan pulang. Pulang ke rumah. Macam mana mau lawan lagi? Tak boleh lawan. Faham tak? That's why makanan dan base. Base itu apa? Base itu adalah regional kita. Sekarang regional kita sangat mudah. Dan sangat mudah because dengan online. Dengan online sangat mudah. You boleh pilih mana satu tempat yang you nak pergi. Sekarang sangat mudah. Contoh ada orang dia pilih base dekat Sabah. Ada orang dia pilih base dekat utara. Ada orang dia pilih base dekat selatan. Ada orang dia pilih base dekat pantai timur. Macam kita, macam Sifu boleh buka satu base dekat Filipin pun ada, sampai Filipin satu base. So kita pacak kita punya bendera BOI dekat UAE, dekat Filipin, dekat UK, dekat mana-mana you suka. Malaysia pun banyak negeri you boleh letak you punya bendera BOI, betul tak? Okay, so itu sangat penting. Kita mesti ada satu apa? Nombor 2 adalah kita mesti ada satu region, satu base. Lepas tu kita ada produk untuk kita teruskan berniaga. Itu adalah faktor yang nombor 2. Di Forever Living kita sangat selamat. Faham tak? You kena bagi tahu lah kawan you kalau tengah buat MLM lain, sebenarnya dia semua tak ada. CEO tak ada komitmen. Produk pun tak tahu dari mana. Faham tak? Mereka sebenarnya tak selamat. Dia mau lawan, tapi you mau kasih dia, you mau kasih dia punya askar, lose confidence sangat mudah. Kenapa? Because dia tak ada asas. Syarikat itu tak ada asas. Okay? Itu sangat penting. So itu nombor 2. So nombor 3, kalau kita nak pergi peperang,
kita mesti kena ada senjata, faham tak? Mesti ada senjata. Macam pergi peperang dulu, mungkin kena ada kuda, kena ada panah, betul? Kena ada apa itu pedang. So sekarang mungkin kena ada itu apa machine gun, kena ada itu apa? Itu bom, betul tak? So dia setiap masa, setiap zaman, dia peperangan dia mesti ada senjata tau, senjata. Ada orang senjata sekarang guna komputer. Ada dulu, zaman dulu pun ada yang sangat sangat busuk hati lah, dia guna virus. Dia guna virus bagi attack satu negara pun ada. Macam ini COVID pun kita tak tahu, mungkin pun ini adalah satu senjata, kita tak tahulah. So itu adalah senjata. Macam dalam bisnes forever pun sama tau. Kita punya senjata adalah apa? Adalah marketing kita. Marketing. So sama ada you ada GP yang hebat ke? You boleh buat GP yang hebat, itu senjata you tau. GP itu satu senjata. Atau you pandai sinai, you pandai jadi pakar kuruskan badan. Itu pun adalah satu senjata, satu marketing. Atau you pandai buat branding you sendiri sebagai satu apa, satu coach, satu mentor. Macam MDM pun satu marketing. MDM tengok BOI ada $1 million mentor. Okay, so sekarang kalau you pergi layan Facebook page Sifu, you nampak semua MDM, okay, semua MDM, gambar MDM, semua dia punya cerita kisah MDM ada dalam Facebook Sifu. Itu adalah siapa? Itu adalah satu senjata, satu marketing yang you boleh tunjuk kepada orang yang luar, because mungkin you ada orang baru. Bila you orang baru, you mau tunjuk apa? You baru start 5 hari. You mau tunjuk apa? Takkan you boleh tunjuk you income beribu-ribu ke, berpuluh-puluh ribu ke, berjuta-juta ke, you tak boleh. Tapi bila kita ada senjata ini, kita ada satu package nama dia MDM, BOI. Kita ada satu sistem nama dia BOI. Kita ada satu package nama dia MDM. You boleh guna ini sebagai satu marketing. You pergi jual. Bila you jual, orang nampak ini, dia nak join. Dia nak join, dia boleh join bawa kamu. Faham tak? So itu adalah satu marketing, satu senjata. Dan pada hari ini, senjata dia boleh dalam dua bentuk tau. Dua bentuk. First, dalam bentuk offline. Offline maksudnya you boleh tunjuk macam buku, buku GP ke, apakah, okay, you boleh tunjuk. Itu secara offline. Faham tak? You boleh tunjuk. Nombor dua adalah secara online. Secara online adalah you orang nampak you atas apa? Atas komputer, atas handphone, secara online. Dia mungkin dia tak kenal you, tapi dia nampak. Dia nampak you post, faham tak? Either you ada offline ke online, okay? Itu pun marketing. Marketing ada dua jenis. It's up to you. Ada orang cakap, I lebih bagus buat offline, you buat offline. Kalau you rasa you lebih baik buat online, you buat online. Ada orang dia rasa I dua-dua bermau. Macam Sifu dua-dua bermau, you buat dua-dua. Faham tak? So it's up to you. Itu adalah senjata kamu. So orang offline, dia nampak orang online, dia rasa online dia senjata kuat. Orang online dia nampak offline punya orang, dia nampak offline punya orang, dia cakap offline punya senjata kuat. You tahu, ini offline dengan online, masing-masing, mereka masing-masing sangat apa tahu, sangat apa, nak tahu, nak tahu apa yang orang online nak tahu apa orang offline buat. Orang offline nak tahu apa online buat. Ini adalah satu fact lah. Ini adalah satu fact. Okay? Tapi yang penting adalah you kena cari kekuatan kamu sendiri. Okay? You make kekuatan dan you boleh cuba. Macam Sifu, kita boleh buka dua engine. Okay? Kita jalan bersama-sama. Itu adalah apa? Marketing. Marketing. So, daripada kumpulan kita, BOI dan juga dari syarikat. Syarikat pun buat banyak marketing. Banyak promosi. Ini hari ini ada banyak promosi. Ini promosi dia, nampak? Ada promosi. New member, welcome gift. Nampak tak? You sign up bulan 5. 1 hari bulan sampai 31 hari bulan, you hanya perlu belanja RM300. You sudah dapat welcome gift. Nampak tak? Nampak sini? Welcome gift. Okay? Bulan 5, requirement purchase 300. Okay, let me see. Only offer for ni. Okay, ini saya member. Saya member,
You kalau sayang pada ini jangka waktu ini, you dalam 3 bulan you belanja 300, you boleh dapat 3 produk ini. Ini adalah satu marketing, satu senjata bagi kita juga untuk closing new member. Dan next one is start your journey pack. Kalau you dapat close, siapa yang ambil start your journey pack, dia dapat ini percuma, nampak? Ini vacuum flush percuma. Okay? So ini adalah apa? Ini adalah salah marketing, salah satu marketing juga. Dan kita juga ada satu campaign. Campaign blood test. I rasa ini health screening lah. Blood test. So ini pun satu highlight. Ada campaign launch daripada seorang doktor, Dr. Ahmad Izzuddin Anwar. Okay? So ini pun sama. Akan launching satu health screen. Ini pun senjata kita. Kita boleh masuk ke market, approach market. Yang kita ada orang lain tak ada. Nampak tak? Macam BOI, kita punya marketing. Kita ada apa? Kita ada Lung International Award. Kita ada orang lain tak ada. Kita ada MDM. Kita ada PCM. Kita ada LCM. Betul? Orang lain tak ada. Itu marketing kita. So, itu sangat penting. Okay? Itu adalah nombor 3. Faktor nombor 3. So, faktor nombor 4 adalah apa? Faktor nombor 4 adalah reward. So setiap askar dia lawan, okay, dia pun ada satu niat, dia pun ada satu tujuan. Dia bukan nak lawan untuk shock saja, betul tak? Dia lawan kerana dia nak dapat reward. Dia mungkin dia berjaya, so dia punya king, raja dia akan bagi dia emas ke, bagi dia pangkat ke, bagi dia apa ke. Okay. So dalam Forever Living, reward dia sangat lumayan. Faham tak? Kita tak macam company lain. Kita punya reward sangat lumayan. Bukan saja wang lumayan. Bukan saja payout dia tinggi. Not only payout, but dia punya apa? Dia punya CBM lagi. Kita punya angpau tahunan pun sangat besar. So tahun ini ramai tak dapat nampak, betul tak? You nampak tak? Top 10. Kali ini top 10 naik pentas. Ayo, Sifu nampak mereka macam shock sendiri lah. Oh, nampak cik dia orang. Oh, betul. Tapi tak boleh tunjuk. Macam shock sendiri. Tapi Sifu tahu semua angka mereka. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu bonus paling tinggi tahun ini berapa banyak? Tulis me in the chat room. Siapa nak tahu? Bonus check paling tinggi tahun ini dekat Bali. Mau tahu tak? Siapa ambil? Tahu siapa ambil bonus paling tinggi? Cek paling besar siapa? Yes, Rockkeep. Okay. So paling besar punya cek berapa? Sipu boleh cakap boleh lah. Cakap tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk tapi boleh cakap. Cakap kita tak langgar compliance lah. Okay, you orang dengar cukup. Because Sipu nak bagi tahu you berapa hebatnya reward forever. Itu sebab Sipu kena cakap lah. Ini 4 faktor semua forever ada. Itu sebab Sipu cakap, you mau tunggu apa lagi? Betul? Mau tunggu apa? Itu matahari, keluar matahari benam. You pun belum start lagi. You mau tunggu apa lagi? Okay? So cek paling besar. Bali Sipu pun terkejut adalah rekod cek paling besar dalam sejarah forever. Okay? Rocky dapat 1.62 juta USD. 1.62 juta USD. Okay? Dia last year baru 1.4. Tahun lepas baru 1.4 lebih. So tahun ini dia dapat 1.62 juta. Okay? So memang dahsyat. Reward. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Dia bagi kita pergi trip sampai Bali. 5-star hotel. Kita tuduh 5 resort 5 bintang satu baris tau. I nak tanya kamu mana satu syarikat boleh gila macam Forever boleh tempat 5-star hotel 5 yang satu baris tau. Semua 5-star. Milia, Laguna, Westin, Nusa Dua Beach dengan Sofitel. 5 hotel tau. Semua 5-star. Satu baris. Kalau kita jalan kaki dekat itu pantai semua sambung tau. Semua sambung. Okay, 5 hotel kita tempat semua 5-star.
You mau pergi mana? You tahu Sifu pun tak keluar mana-mana tahu. Orang tanya, Sifu you pergi mana? You pergi mana? I cakap ini 5 resort You masuk 5 resort, you boleh ambil gambar beribu-ribu keping. Beribu-ribu keping you boleh ambil gambar. Nanti Sifu tunjuk gambar, you pun terkejut. Mana Sifu yang ambil gambar ini di mana? Sifu bagi tahu you, ini semua gambar dekat resort. Dekat 5 resort ini Sifu jalan sampai mana? Sifu jalan sampai Milia sampai ke Sofitel. Milia, dan lepas tu Laguna, Westin, Nusa Dua Beach sampai ke Sofitel. Semua hotel ada keistimewaan masing-masing. Semua ada. That's why nampak tak? Ini reward yang Forever bagi yang memang gila. Dan tahun depan kita pergi mana? Kita nak pergi ke Itali dengan Croatia. Gila. I bagi tahu you memang gila. Itali Sifu pernah sampai tapi Croatia belum sampai lagi. So itu pun tunaikan satu lagi negara yang Sifu boleh sampai. Dari Forever punya reward. So kenapa kita kena buat? Kita mesti kena buat. Ini Eagle Manager saja tau. Ini bukan CBN, bukan FGR. Bukan nak buat 1,500 cc pun. Baru 720 cc. Kamu sudah boleh pergi mana? Pergi ke cruise. Cruise ke mana? Ke Itali dan Croatia. So di sini Sifu nak tunjuk, ini dia. Ini dia. Kita nak sampai. Nampak tak? Ini tempat dia. Nampak tak? Syarikat ini sangat gila. Okay, bagi 3 tempat tau. Bukan satu tempat. Venice, Dubrovnik dan Zadar. So you orang boleh naik lah. Pergi masuk dalam Google, pergi check ini tempat berapa cantik dia. Berapa cantik. You boleh turun tau. Ini semua tempat you boleh turun. Boleh turun bukan pergi bukan sightseeing. Bukan pergi jalan tengok saja. You boleh turun sampai ke ini tempat ambil gambar semua. Okay. Memang gila. That's why ini adalah reward yang faktor yang keempat bila kita pergi berperang, bila kita ada reward kepada kita punya team. Cakap pasukan kita kena go all out because Forever sanggup bayar kita satu cruise trip yang sangat mahal. Kita kena flight you tau. Kita kena flight you sampai ke Itali tau. Itu tambang flight pun Forever bayar. Sampai Itali naik kapal lagi. Sampai ini semua lepas tu hantar you balik ke Malaysia, semua Forever tanggung. Nampak tak? Itu reward. So Sifu nak tanya, apa pasal kalau macam ni, apa pasal kita pasukan tak nak kerja lagi? Trust ada. Betul? Produk ada. Marketing ada. Reward ada. So ini semua you kena tahu, you kena sampaikan kepada downline kita. Kenapa kita tak nak buat? Kenapa sangat rugi kita tak buat Forever Living? Faham tak? So ini sangat penting. Dan Malaysia, Sifu nak ucapkan tahniah Malaysia kerana kita masih berada di tangga ke-6, masih dalam top 10 dunia. So itu pun satu marketing. Ini pun satu marketing bagi kita guna dalam 1 tahun ini. In this 1 year kita masih boleh promote kita punya team Malaysia sebagai one of the top 10 country in the world. Okay. Cepat pergi sponsor lebih ramai untuk join team kita. Kita next year, kita mesti mau balik ke top 5. Kita mesti mau sampai ke top 5. Itu sangat penting. Okay. Dan last, Sifu nak buat iklan sikit lagi. Untuk second quarter kickstart, tinggal tak sampai 2 minggu. 1 minggu lebih saja. Okay. Pada 13 hari bulan Mei, ulang tahun ke-45.
Forever. Ini birthday forever. Kita ada satu second quarter kickstart BOI Reborn Discovery and Transformation. Okay. Dan commitment fees adalah RM30. So you mesti kena ambil peluang ini, cepat panggil semua downline join sebelum terlewat. You tak dapat join, sipu hanya satu saja, sipu nak kata you sangat rugi. Kenapa? Because ada 12 orang MDM nak sampaikan ilmu kepada anda semua. Okay? Kalau you tak nak ambil peluang ini, I tak tahulah macam mana nak tolong kamu lagi. Okay? So ini sangat penting. You datang masuk, you akan belajar apa yang sipu cakap tadi. Semua you boleh belajar melalui second quarter kickstart ini. Okay? So sipu sharing sampai sini saja. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur berada dalam platform Forever. Dan sipu akan teruskan cipta, pecah lebih banyak rekod lagi pada tahun ini dan pada tahun yang akan datang. Okay? Sipu harap kamu semua bersama sipu. Okay? So sekarang sipu nak buka pentas. Now is your turn to share. So first kita nak jemput Haliza Zaini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi. Woo! Okay guys, wonderful. Thank you, Sifu. Walaupun saya tak ada rekod lagi, sangat-sangat jatuh cinta dengan Forever. Thank you, Sifu. Siapa yang tak pergi Bali tu memang rugi. Siapa tak dengar cakap Sifu pergi Bali. Ya Allah, korang gila weh, gila. Saya bangga dapat kibar jalur gemilang Malaysia. Nak Malaysia dah sampai sana. Tak pernah saya tengok company bagi reward kata Sifu. 5 resort tapau habis. Nak pergi sendiri memang tak akan pergi guys. Satu resort satu malam 1,500. Bayang dari airport nak ke resort tu pun dah perlukan modal tau. Ya Allah. Amazing. Memang dia punya culture Forever memang crazy lah. Liza tak pernah speaking BI dengan lancar. Tiba-tiba boleh speaking dengan lancar. Cakap dengan FBO UK, FBO West Africa, FBO Holland dengan FBO Germany, boleh cakap Inggeris, FBO Taiwan, boleh cakap Inggeris guys, tiba-tiba lancar. Tapi diorang bangga, you from where? I'm Malaysia. Diorang cakap, Malaysia very good. Macam mana diorang boleh buat sale yang banyak. Oh, saya memang bangga BOI family. So korang, betul kata Sifu, kena grab kalau dah dekat dengan Malaysia, pergi. Liza memang tak sangka sebelum 2 hari nak pergi Bali, Allah bagi hiburan. Saya admit ke hospital 2 hari. Sebelum saya admit tu, saya memang dah bedal nektar sebotol lah dalam masa pukul 12 sampai pukul 8 pagi saya bedal nektar. Tak sangka saya masuk ward, cuma ada masalah darah putih kurang dengan itu je lah. Darah putih kurang, dia bagi saya ubat. Saya doa boleh discharge. Sebab lagi sehari je saya nak flight ke Bali. Dia boleh, Allah bagi saya ujian. So memang best product Forever. Lepas tu sampai nak balik ke Malaysia, saya kena lagi hiburan. Sampai di airport dekat Bali tu, dan pasar, muntah. Ya Allah, salah makan ke apa ni? Sebab saya malam tu saya makan sate ikan tak silap. Saya muntah-muntah, balik daripada hotel tu nasib baik badi saya ada bawa beef propolis. Memang saya bedal 4 biji saya kunyah, saya telan. Ngam-ngam sampai land dekat KLIA, tak ada dah. Tak pening dah tak ada. Oh, amazing product Forever. So guys, saya tak payah fikir nak pergi klinik dekat overseas. Kita punya produk bawa sendiri pun dah selamat. Minyak ikan pun saya telan 2 biji. Lepas tu saya itulah minyak ikan dengan propolis saya bawa. Itu je. So guys, produk kita memang dah power. Lepas tu kita memang gila power. Semua orang tanya kalau dari Malaysia je, ada orang sebut, oh power lah korang punya team. Lepas tu
korang tengok yang FBO yang dah 20 tahun, 21, yang bestnya masa tu kita dengan Kak Miza, interview profesor tu daripada Bujaria apa macam nak sebut, dah 74 tahun. Dia buat forever dah 33 tahun. Dia dah rasa income dekat forever 8 juta euro. Wah, masih buat forever. So malu guys, kita yang muda ni yang belum ada result tak buat juga. Dia lagipun dia profesor dah stable income kan. Pun masih buat forever. So guys, buat saya lagi semangat. Patutlah leader-leader bila balik overseas, dia orang lagi boom, lagi semangat. Boleh korang leverage. Cik Jah ada 4 juga leader dekat sana Cik Jah interview. So guys, dia ada yang tanya how many language you can speak. Cik Jah cakap saya boleh dapat I can talk 2 language saja, Malay and English. Okay. Lepas tu yang bestnya bukan saja dekat FBO luar negara tu, Cik Jah punya buddy ni, Cik Jah tak kenal lah. Nama dia Kak Zahara Osman. Umur dia dah 60 something 62 ke 63. You bayangkan dia punya ligat tu, ya Allah, macam orang muda. Kalah saya yang umur 40 ni. Kak Zahra tu dia housewife. Masih, you all nak tahu masa dekat Bali tu dia boleh semangat lagi nak closekan 5cc. Ya Allah. Okay guys, kat mana-mana kita boleh bisnes. Tak terhad. Lepas tu kita sepanjang travel tu mulut ringan dia nak sharing business forever dekat Pak Supir, memang pekerja-pekerja dekat hotel yang kita menginap tu. Asalkan siapa kita jumpa orang tu dah boleh sharing. Tak terhad lah kita punya business ni nak share. So market di Bali, market di Indonesia sangat dara. So guys, jangan lagi rasa ragu-ragu. Sifu dah bagi banyak gila senjata, tinggal korang guna dengan share tak share je. Betulkan balik korang punya sharing kat Facebook tu. Dan ni bukan masa lagi nak buang masa lagi. Memang masa tu money. Jangan tunggu lagi. Produk memang penting tapi korang leverage-kan lah sifu-sifu punya NDM punya pencapaian. Alhamdulillah Cik Jah sharing buat live dengan Facebook. Mana yang Cik Jah dulu pernah ajak tu, tarik tali dia orang. Tiba-tiba ajak suruh datang rumah. Yang mana tak pernah komen, tak sangka pula Cik Jah ada juga circle dekat Malaysia ni yang pangkat paduka. Dia pun komen. So doakan Cik Jah dapat bukakan hati dia. Sebab dia orang pun meniaga lah. Dia orang pun ada aset meniaga property kan. So saya harap dia kenal lah business forever living ni. So Cik Jah dah tahu game forever ni macam mana. Guys, proposal business tu kena buat. Banyak dah Kak Miza bagi ilmu percuma. Tinggal nak grab tak grab. Buat. Sifu dah banyak kali yang pesan. Ilmu kickstart tu join. Ada je nanti skill-skill yang terbaru. RM30 je guys. Gila RM30 ilmu jutawan. Tempat lain beribu-ribu nak kena bayar. So guys, happy birthday 35 year forever. Bukan biasa-biasa punya company boleh stable macam ni. Okay guys, walaupun lepas tu Cik Jah teruja. Cik Jah ingat Cik Jah seorangnya supervisor. Rupanya ada daripada Switzerland non-qualified tiket. Dia datang. Cik Jah interview dia juga. Dia puncanya dia makan produk. Berat dia dulu 100 kg. Masa Cik Jah interview tu dia dah 58 kg. Wow, amazing. Bayangkan dia dari Switzerland datang ke celebrate CBN party di Bali. Kita yang dekat ni tak pergi. Yang Switzerland tu lagi jauh berjam-jam. Okay. So sangat memang forever punya trademark love. Tak sangka juga Sherin dapat interview Brigade apa nama dia daripada Holland tu. Kita orang sampai menangis-nangis. Dia punya sharing tu sangat tough. Dia sambung bisnes forever daripada mendiang abang dia. So masa dia attend tu dia masih bersama kakak ipar dia. Sangat-sangat dia pun dia pesan sabar. Jangan berhenti. Sifu berkata jangan berhenti, terus buat. Nanti akan tiba hari korang. Cik Jah yakin sangat pasti tiba hari kita. So guys, Cik Jah bagi peluang lagi pada MDM nak sharing.
Next time kalau ada event yang terdekat-dekat dengan Asia, pergilah. Cik Jah pun tak sangka, walaupun dengan kekurangan, tiba-tiba Allah akan hantar ilham. Allah akan mudahkan. So guys, yang mana yang Muslim masih belum buat solat tasbih tu, buat. Cik Jah buat sebelum pergi Global Rally ni. Alhamdulillah banyak miracle. Banyak yang Allah lapangkan, hantar insan-insan yang baik. So saya doakan family BOI93 terus bersatu hati, terus yakin dengan sistem yang BOI93 bagi. Sangat-sangat amazing. Aura kita sangat-sangat positif. I love you BOI93 family. Selamat. Okay. Selamat hari pekerja. Kita bukan pekerja. Hai. Okay, thank you. Wah. Yes, wah memang dahsyat lah kalau dengar supervisor dari Switzerland pun datang tau. You bayangkan kita AM manager ramai dah datang Bali. Betul tak? You nampak? Itu adalah komitmen komitmen yang kita nampak orang lain boleh tunjuk dan kita pun percaya. Mereka yang datang mesti dapat something lah. When they go back, they will go all out. Okay, sangat good. It's very good for this investment. So kalau kita datang untuk tuntut ilmu, okay. Thank you Haliza for sharing. So next kita nak jemput Najia Hamdan. Amizu, okay. Okay, Toshi Sifu. Masya Allah, dah sampai Malaysia dah kita. Okay, so syukur Alhamdulillah. Hai semua adik-adik BOI. Rindu kita orang tak? Okay, so Alhamdulillah. Rasa... Okay, bro. Okay, rasa bersyukur sangat tercapai sebenarnya Sifu. Paling pertama sekali kan, dah 8 tahun buat Business Forever ni, dia punya keterujaan, dia punya ya Allah, rasa nikmatnya dia dapat datang tu. Buatkan impian Kak Najah ni sebenarnya, ya Allah, teringin sangat nak bagi mak, abah, adik-beradik semua mesti rasa macam mana kita orang gila. Macam terlalu bersyukur sangat bila dapat tengok cek sendiri, jumpa adik-adik satu dunia kat Forever ni yang kulit kuning, biru, coklat, hijau semua kita boleh jumpa depan mata. So Alhamdulillah, so tahun ni Allah izin, berapa Kak Miza? Kita 18 orang satu family. Walaupun rasa macam rojak dia punya ni kan, tapi dia punya excitement tu belasah je. Rezeki sangat kita orang beli satu hotel, kita orang beli satu bilik, dapat pula satu deret. Maksudnya korang buka je pintu bilik tu kan, nampak dah ni Kak Miza punya rumah ni, Kak Mizi punya rumah, ya Allah. Bersyukur sangat. Dan bestnya Sifu dapat kita orang rupanya dapat satu bilik special launch punya cafe. Maksudnya kan bukan dengan qualifier yang ramai-ramai tau. Dia memang special macam yang jenis orang have tu. Duduk dekat satu yang dapat orang kata cafe khas untuk kita lah satu. Dan dapat tak macam rasa terharu lah balik. Semalam pun mak dengan abah cakap terima kasih dek, terima kasih Kak Noi bawa kita orang jalan-jalan. Padahal memang diorang layak pun, memang diorang kena pun rasa gembira tu. Macam mana dah ubah hidup kita kan. So diorang ada sama-sama tu yang pertama. So yang kedua, Kak Najah yelah kita dah anggap kan macam mana CBM party ni memang dah tak boleh tunjuk cek, tapi punya smart lah Forever ni korang bayangkan Forever memang akan buat dekat satu tempat yang memang sangat-sangat memorial lah, macam dulu kat Dubai kan, dekat Burj Arab apa semua tu. So dekat Indonesia dia orang nak buat dekat GWK tu yang memang tempat orang kata monumen paling luar biasa lah, tapi yelah kita tak tahu kan alam punya ni. Hujan selebat-lebatnya. Allah. Lepas tu, tapi punya smart berapa jam je Forever boleh buat decision. Okay, kita tukar dekat Convention Center The Westin. Maksudnya kat sini lagi dekat. Kita orang boleh jalan kaki. Tapi itulah bestnya. Forever boleh buat juga dengan artis dia. Dia punya artis memang betul-betul macam world class lah Mak Saleh kan. So kat situ rupanya memang lagi happening. Kita boleh nampak lah keterujaan tu. Mula-mula Kak Najah punya SIM card tak masuk dalam handset. Jadinya masa nak dapat CBM check tu, announcement dekat email, dekat WhatsApp tu tak dapat. So tertunggu-tunggu tau. Dah rasa tengok dia orang punya jerit tu, alamak bila kita punya turn ni. Tapi akhirnya lepas nyanyi sama-sama BOI, dah peluk-peluk dia orang kan. Email tu memang datang lambat. Bila dapat tu, Kak Najah rasa macam ya Allah, dalam keadaan ekonomi, pandemik, orang yang sangat-sangat terdesak, Forever boleh pemurah sangat bagi kita duit sampai macam Kak Najah boleh sebut kan tapi tak boleh tunjuk kan. Kak Najah, Abang Asrul,
dapat lebih kurang 23 USD. So korang bayangkan pocket money kat Najah, kita orang dapat hampir 7,000, income bulanan lagi, duit CBM check lagi. So korang bayangkan satu bulan punya income boleh menang 20-30 tahun punya saving. Betapa tingginya kita boleh dapat peluang kat sini lah, value dia kat sini. So yang ketiga Kak Najah nampak kan, ni masa special coaching malam tu, Kak Miza dia memang dengan Sifu kan memang nak bermeeting kan. So malam tu Kak Najah dapat juga mengending. So ya Allah, korang percayalah, Sifu, Kak Miza semua ni, MDM ni ada satu plan yang sangat besar untuk kita semua. So sangat-sangat tak untung lah kalau kita tak nak sama-sama membantu. So kalau jadi benda ni, insyaAllah memang kebabum lah. So orang yang tak pandai macam Kak Najah ni pun, yang tak ada sistem ni pun, kalau masuk Forever nanti, insyaAllah akan memang senang, ada boleh jadi dengan sendirilah insyaAllah. Okay, so Sifu pesan macam Sifu cakap sekali lalu je, tapi memang zap menusuk kat kalbu Kak Najah ni. Macam Kak Miza, korang pasal tak ada jual apa. Kita je lah business jual Forever semua kan, tapi Kak Miza ni dia jual time freedom. Macam Kak Miza punya geng-geng ni, diorang ni kan engineer lah, orang yang high profile tau. Dia duit memang banyak tapi dia tak ada time freedom. So kau rasa tak Kak Miza jual apa? Dia duduk kat kampung lah, tapi dia boleh pergi ke mana-mana dia suka. So Kak Najah pun terfikir, aku ni nak jual apa bila Kak Najah pergi Rogol Bereri, Kak Najah bawa family tau. Rasa macam kadang-kadang, alamak macam kita banyaknya tanggungjawab ni, nak bawa anak-anak, bawa mak semua kan. Tapi masa Abu Dhabi, masa Cancun, Mexico, Kak Najah ingat CBM Buena dengan CBM Selin bagi tahu, Najah, you tak perlu, dia ajar kita tak payah rasa rendah diri. You tahu tak, you bawa anak-anak ni pun dah jadi marketing yang sangat besar. So Kak Najah rasa, Forever ni bagi kita value yang korang yang jenis memang tak boleh nak lepas dengan family ni, kat sinilah bisnes yang korang boleh hangkut korang punya family untuk buat Forever, untuk sama-sama berjaya tau. Betul tak? Kan, so itu kesyukuran Najah, Sifu dan adik-adik BOI. So terima kasih bagi peluang ni. Kak Najah doakan balik Bali ni, gunakan kita punya kekuatan macam Sifu kata tadi, online ke offline, korang belasah lah, buat betul-betul, insyaAllah kita boleh jadi Honami punya kita boleh break record lah. Okay, insyaAllah. Okay, bye semua. Thank you Sifu, I love you. Okay, thank you. Wah. So nampak tadi Najah ada sebut Honami, okay? Honami dia pecah rekod Dia pecah rekod, dia ada share last year sampai bulan 9 dia hanya ada dalam 7,500 cc 7,400 cc So dia ingat kalau boleh capai 10,000 dia sudah sangat happy. Tapi you tak sangka dalam 3 bulan yang terakhir dia terus shooting sampai 25,000, 20,000, dari 7,400 cc sampai ke 25,000 sampai pecah rekod Rockit Ini adalah satu satu what we call impossible. Orang rasa impossible become possible. So itu sebab Sifu nak bagi tahu kamu semua, jangan cepat putus asa. Nampak tak? Jangan ada orang sampai bulan 6, sampai bulan 7 dia sudah fikir next year. Dia cakap ini tahun tak mungkin I kena tunggu next year. Ini nampak Honami dalam 3 bulan saja dia boleh buat dalam 18,000 cc. 18,000. Dan bulan pertama tahun ini 2023 Honami jadi orang yang pertama layak GLT. Dia bulan 1 sudah capai 8,500 cc. 1 month 8,500 cc bulan 1. So Miza masih cakap, Sifu, I mau jadi GLT dalam 12 bulan. Ayo, Honami 1 bulan sudah GLT 8,500 cc. Yang penting sekarang dia buka dia buka mata. Dia buka otak, buka minda kita nothing is impossible. You faham Nothing is impossible. Ini pun sama. Dulu tak ada orang fikir. Dulu semua ingat GLT mesti mau 1 tahun baru kita boleh capai. Tapi bila ada orang 1 bulan capai GLT, bermakna apa? Bermakna orang di Malaysia hari ini semua berani. Kita pun berani fikir, Sifu pun berani fikir. Nanti satu hari kita 1 bulan boleh capai GLT. Okay? So ini sangat penting. Dan jangan lupa, kalau banding 4 faktor yang tadi, kita bandinglah 4 faktor yang Honami berbanding dengan orang kita. Okay? Honami
Si pun nampak dia punya trust sangat tinggi. Ni punya trust. Dia nampak follower, dia sampai dia ambil risiko. Dia mau buat online. Dia ada follower berjuta tau. Okay? Dia berani buat satu keputusan. Dia nak bagi tahu semua orang dia buat follower. Dan dia ambil risiko. Dia mungkin follower dia lari tau. Tapi dia ambil risiko. Dia ada trust. Because dia yakin dan setia kepada follower. Itu sebab dia sanggup ambil risiko. Untuk share apa yang dia buat. Ini pertama. Dan nombor dua, dia apa tau? Nombor dua, dia ada marketing, dia online sangat kuat. Okay? Yang lain, si pun tak nampak dia boleh menang kita tau. You faham tak? Dia ini dua saja. Trust dengan marketing. Okay? Kalau region, dia hanya buat Jepun saja. Honami dia tak buat lain. Dia tak buat Filipina, tak buat US, tak buat Malaysia, tak. Jepun saja. Okay? Of course, produk dia ada. Aloe vera gel di Jepun sangat hebat. Reward dari segi reward dia kalah kepada kita. Kenapa? Because Honami tak ada CBM. You tahu tak? Kalau Honami tahu Rocket ambil 1.62 million dia mau nangis tau. You tahu tak? Dia tak ada CBM. Jepun dia tak ada CBM. Itu sebab dia reward system dia lain tau. Dia lain. Itu sebab kita sekarang dekat Malaysia, kita ada keempat-empat ini tau. Keempat-empat ini. Mana boleh kita kalah. Dia tak ada itu 4 pun dia boleh buat satu bulan 8,500 cc. You bayangkan. You ada cruise lagi. Ada pergi apa? Rock the boat. You ada CBM check lagi. Kenapa kita tak buat? Fikir. Okay? Okay. Thank you. So seterusnya. Okay. Si pun nak jemput Miza. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning to bakal CBM India, bakal event manager Itali, Croatia. Siapa nak pergi Itali? Siapa yang nak pergi Itali ni? Siapa cepat dia dapat. Siapa nak pergi Itali? Saya nak pergi Itali. Masya Allah. Okay, actually hari ni 1 Mei 2023 adalah hari pertama kita mula fight untuk Itali dan Croatia. Okay, so alhamdulillah Kak Miza dah satu sesi hari ni untuk bulan Mei. Dan alhamdulillah Kak Miza dah daftarkan satu VIP hari ni. Masya Allah. So insyaAllah esok Kak Miza akan daftarkan satu lagi VIP untuk 5 sesi Mei. Dan Kak Miza ucapkan tahniah kepada kita punya bakal CBM India, bakal EMR 24 nanti, CBM Supervisor Rizwin. Okay, hari ni dia dah complete 5 sesi dah Sibau. Masya Allah. Okay. So alhamdulillah semua orang tahu kita baru balik daripada Bali. So memang betul lah Sifu cakap this time tak ada jet lag langsung. Biasanya kalau kita pergi travel kan, esok pun belum tentu boleh masuk office lah. So pagi ni Abang Meron pun dah masuk office dah. Dia nak pergi daftarkan 10 new PC tu. Masya Allah. Kan, dan Kak Miza pun dah masuk office, dah siapkan everything lah yang Kak Miza dah siapkan. Okay, so petang ni ada banyak coaching lagi. Syukur sangat-sangat. Okay, alhamdulillah. Okay, Kak Miza nak share. Okay, tahniah. Kak Miza ucapkan tahniah kepada yang belum CBM tapi korban masa dan korban duit. Okay, untuk join dekat event dekat Bali. Tahniah kepada Cik Ja, Kak Zah. Kak Miza nampak Jing-Jing pun ada kan. Kak Miza nampak ada ramai yang non-qualifier tapi datang Bali. Ya Allah, hai. Okay, so Kak Miza jadi saksi sebelum ni kan. Masa tu Kak Miza setahun 2018 kot. MDM Rawani, dia belum qualify for any incentive tau. Tapi dia beli tiket pergi ke Phoenix masa tu bersama-sama dengan Kak Miza. Kan, so apa jadi dekat MDM Rawani, the next year terus qualify semua. Kak Miza pergi mana semua dia ikut. Sebab tu hari ni selain daripada korang sediakan bajet untuk marketing tools, untuk pergi kickstart ke apa kan. So simpan juga bajet untuk pergi travel tau. Bersama-sama. Sebab bila korang pergi travel, prospek kat luar sana dia tak tahu pun korang qualify ke tak kan. Jadi bila korang berada dengan qualifier, dia orang ingat korang pun qualifier. Yang itu pun boleh buat marketing lah. Okay, dan alhamdulillah kali ni Kak Miza dapat bersama-sama dengan family, ada 18 orang semua tau. Semua kita orang angkut pergi Bali. Dapat bilik pun yang special.
Kan bilik yang mahal, Masya Allah. Okay, so syukur banyak. Kita tengah plan untuk India, untuk Itali. Macam mana nak angkut semua tu. Okay. Alhamdulillah yang special sangat-sangat pada kali ini Kak Miza diberi penghormatan untuk bersama-sama duduk depan-depan dengan Eden dengan Greg selama 1 jam interview. Dan rasa touching sangat-sangat sebab Greg dengan Eden dia punya tujuan jumpa Kak Miza tu adalah dia nak Kak Miza suggest dekat dia. Greg dan Eden nak Kak Miza punya suggestion, nak Kak Miza punya idea sebagai seorang mungkin diorang tahu Kak Miza online marketing punya coach, mungkin diorang tahu Kak Miza dulu engineer kan. Jadi diorang tanya Kak Miza apa yang home office boleh bantu kan untuk bagi Malaysia CC meletup-letup untuk bagi ramai Malaysian jadi CBM, jadi eager manager tau. So Kak Miza memang minta banyaklah, minta. Dalam masa 1 jam memang non-stop tau Kak Miza minta. So Kak Miza harap apa yang Kak Miza minta dengan Greg dengan Eden tu dia buatlah dan amazingly kan belum pun balik daripada Bali kan Sifu dengan Simu dah dengar apa yang Kak Miza minta dengan Eden tu. Macam Eden dengan Greg dia terus tanya HQ Malaysia tau. Apa yang Kak Miza minta tu dia terus tanya. Maksudnya dia orang punya action tu sangat-sangat cepat. Nampak tak? Okay, so happy sangat-sangat. So Sifu pun ada cakap dengan Kak Miza lah. Actually kita nak pergi ke pentas dunia ni, actually kita kena improve kita punya English. So just imagine kalau Kak Miza pun tak boleh communicate in English kan. Jadi Kak Miza pun tak dapat peluang nak depan-depan dengan Eden, dengan Greg kan. Jadi kita semua kena belajar lah English kan. So kena belajar daripada Honami. Honami tahun lepas dia datang Malaysia, English dia cakap kita tak faham. Tapi masa dekat Bali, dia cakap kita dah faham dah. Senang nak faham. Masuk tak? Nampak tak? Maksudnya Honami ni dia jenis orang yang cepat bertindak tau. Dan dia jenis buat je apa yang dia nak buat dan tak ada apa yang boleh halang dia. Sebab tu dia punya sisi tu meletup-letup sampai 1 bulan pun dah GLT dah. Okay, so dan sebenarnya momen-momen Kak Miza dengan Greg dengan Eden ni, actually Kak Miza minta nak cakap dengan Greg, bukan minta dengan sesiapa lah. Kak Miza project kan. Kak Miza buat lot of projection, Kak Miza tengah cakap dengan Greg, Kak Miza tengah gambar dengan Greg. So ini kerja Kak Miza lah berangan. So hari ni masa dekat Bali, benda tu berlaku tau. Sebab tu pentingnya kita ni kena pandai berangan lah. Okay, lepas tu 28 hari bulan 4 hari tu, Kak Miza sekali lagi diberi penghormatan untuk duduk dengan engineer yang develop kita punya sistem FLP 360 dan dalam meeting tu tak ramai tau. Kak Miza rasa dalam 10 orang je. Okay, dipanggil untuk meeting dengan software engineer FLP 360 untuk again minta pendapat daripada kita orang apa nak kena buat dekat FLP 360. Okay, so Kak Miza pun dah minta dan yang sangat best diorang akan form satu group. So dalam group tu ada Kak Miza, ada Sean, ada Alex, ada orang-orang yang terpenting lah untuk kita monitor, untuk kita bantu FLP 360 punya team untuk jadikan FLP 360 ni satu medium marketing dan satu medium untuk development, untuk fokus supaya semua orang boleh gunalah. Okay. So banyak tahu kesyukuran Kak Miza. Dan macam CBM Najah cakap, malam tu, malam apa yang Kak Miza pun tak ingat, Kak Miza ada meeting dengan Sifu and Simu lah. Macam tu. Initially meeting tu Kak Miza dengan Sifu je. Tapi Najah ni dia menyibuk pula. Takkan kita nak cakap kau pergi balik pula kan? It's okay, tak apa je. Okay, so kita meeting tentang projek yang Kak Miza, yang Sifu, yang Sean akan develop untuk BOI. Okay, dan sistem ni, website ni kalau siap, okay, korang duduk happy-happy je, tiba-tiba downline korang, prospek korang ada daftar, tiba-tiba downline korang dah pandai buat 5 sisi. Okay tak? Okay tak? Tak ajar pun. Bila masa aku ajar budak ni, aku tak ajar pun. Ni dah. Nak tak? Nak tak? Nak? Okay. So, Kak Miza harap Kak Miza dapat siapkan dengan cepat. 15 hari bulan ni Kak Miza akan berada kat Kuantan. So, jangan kacau Kak Miza. Kita orang nak meeting, nak bagi siapkan sistem ni.
Kak Miza, Sifu and Sean kita akan meeting untuk siapkan sistem ni secepat yang mungkin sebab Kak Miza sendiri pun nak gunakan sistem ni secepat yang mungkin. Okey, jadi jangan kacau kita orang. Kita nak cepatkan siap sistem ni. Okey, 15 bulan dan 16 bulan Kak Miza akan one to one dengan Sifu juga insya-Allah. Kak Miza ada benda yang Kak Miza nak korek lagi. Okey, so doakan Kak Miza, Sean, Sifu siapkan website ni dengan sangat-sangat cepat supaya korang pun boleh guna dan Kak Miza nak ingatkan actually makin banyak kita bagi, makin banyak yang kita dapat tau. That's why Kak Miza, Sean, kita orang pun okey je nak bagi. Bagi. Okay, dan macam last time Kak Miza Kak Miza bagi ilmu TikTok marketing Kak Miza. So impact tu datang kat Kak Miza. Kan? Kak Miza bagi bersungguh-sungguh, ilmu tu betul-betul Kak Miza bagi. Dan nampak tak? Bila kita bagi dengan bersungguh-sungguh, kita bagi dengan ikhlas, insya-Allah lah mudah-mudahan ikhlas je kan. Jadi Allah bagi balik dekat kita. Dan hari ni Kak Miza dihujani dengan beribu-ribu leads. Masya-Allah, okay? So jangan kacau mereka tau. Biar semua berjalan lancar dan cepat untuk tim kita sama-sama menang. Yes. Kak Miza nak satu hari nanti bila Allah bagi Kak Miza rezeki jadi top kan. Kak Miza nak semua orang happy. Kak Miza nak kita semua sama-sama jadi top. Kak Miza tak nak tinggal siapa-siapa pun. Kita nak sama-sama berada dekat atas sana. Kita nak happykan lagi ramai orang insya-Allah. Okay, so thank you so much. Pastikan daftar Kickstart. Kak Miza ada banyak sangat ilmu nak bagi. Okay, daftar Kickstart dan hangkut ramai-ramai downline untuk join Kickstart. Okay, so thank you so much. Thank you Sifu. Okay, thank you. So Sifu sudah share itu link dekat chat room. Cepat pergi daftar, jangan miss. Panggil semua downline kena daftar. Dan Miza ada sebut tadi satu benda sangat penting. Kita bukan saja invest. Kita punya wang dekat marketing tu saja. Tapi kalau you nak invest macam ada leader kita MDM dulu belum MDM. Dia sanggup invest sampai ke Phoenix. Untuk apa? Untuk dapat aura. Dapat aura yang kuat lah daripada leader-leader di luar. So kali ini Bali pun ada seorang. Dia sanggup invest untuk datang Laguna Breakfast tau. Ini you tahu tak? Dia satu orang saja, dia pandai, dia tahu ini semua GLT duduk dekat Laguna, itu resort. Dia apa tahu? Dia bayar untuk datang breakfast dan dia jumpa siapa? Dia jumpa Honami, Rocky, Kim Mason, Jane Reed, semua tahu. Dia dapat ambil apa? Ambil aura, ambil gambar. Semua you tahu tak? Memang luar biasa. Bukan main-main. Biasa you ambil gambar dengan Rocky semua dekat event dia pakai formal tau. Tapi breakfast tak ada orang pakai formal pergi breakfast tau. Kalau you boleh ambil gambar dengan GLT dekat breakfast itu memang gila lah. You nampak ini macam kawan tau. Bukan formal, macam kawan kita makan sekali. Kita sama-sama dalam hotel breakfast so itu orang you tahu siapa yang belanja untuk datang breakfast dekat Laguna. Itulah Koksun orang kata Koksun mana-mana pun jumpa Koksun Yes, Koksun. Halo, selamat pagi semua. Mana-mana ada Koksun. Ya, Laguna ada Koksun juga hari itu. Sarapan pagi I pun rasa sangat sangat gembira, sangat bersyukur sebab apa? Sebab hari itu I rasa paling trip ni lah. Paling berbaloi adalah apa? Bukan trip pergi itu Pulau Penida lah, pergi itu tempat lain-lain lah. Paling pernilai adalah apa? Yang RM80 yang I bayar untuk sarapan hari itu. Sebab boleh dapat jumpa dengan semua top leader dalam satu restoran saja. Okay, so pagi tu kita sampai I dengan Mecin sampai dekat sana. Kita dapat nampak dengan Jen Leach dulu. UK punya top Jen Leach. Kita belum sampai restoran, kita sudah jumpa dia dekat lobby. Dan dia pun tak tahu mana dekat restoran. So I pun cakap I pun mau pergi restoran. Jom kita sama-sama pergi cari restoran. So I pun sama-sama jalan dengan dia sampai restoran. Sampai restoran saja nampak siapa tau? Nampak Rolf Kip. Wah, so rasa excited tak? Okay, kalau you nampak Rolf Kip mesti excited lah betul. So nampak Rolf Kip dengan wife dia dengan 5 anak semua dan nampak juga dengan mereka dengan siapa dengan Aiden dengan Greg Mon. Ya, so dekat sana
kita punya presiden, kita punya CEO semua dekat sana, dan kita nampak juga Honami hari tu, nampak juga yang siapa lagi, banyaklah Kim Maxon dengan wife dia, nampak dengan wah banyak sangat, I pun tak ingat semua, banyak sangat. So ramai sangat orang yang itu top punya leader dekat sana. Yang paling penting, anda tahu tak, I bersarapan dengan siapa tau? Anda tahu saya bersarapan dengan siapa satu meja tak? Siapa cuba teka? Yang paling best adalah ya, I bersarapan dengan siapa? Dengan Sifu kita. Okay, so yang itu adalah itu adalah juga satu sarapan yang sangat best. Sebab apa? Sebab boleh bersarapan dengan Sifu juga, boleh dapat aura daripada Sifu dan semua leader sana. Oleh itu, I rasa memang best lah. Nak terima kasih kepada Mei Chin juga sebab dia pandai cari jalan macam ni selalu. Okay, kalau tak ada Mei Chin, hari tu mungkin I pun tak pandai lah mau pergi sana bersarapan dengan semua top leader dalam dunia ni. Okay, so dan kali ini Bali trip ni, okay, Mat Amnya hati masih dekat Bali tengok. Paling best adalah apa? Pertama hari sudah pergi beli baju ni. Sebab ramai orang tak dapat beli tau. So siapa nak tu nanti saya jual lah. Mahal lagi. Boleh beli dengan I limited edition tak ada lagu tau. Okay, so selain tu yang trip ni paling best bagi I lah adalah selain daripada bagi ambil gambar dekat luar sana, pergi pemandangan jalan-jalan, paling best I rasa masih lagi dekat training. Okay, apabila kita dekat training, kita dengar siapa yang berdiri dekat pentas sana bagi ucapan. Contoh kita punya Grabmon CEO, okay, dia bagi ucapan, wah memang sangat touching tau. Okay, apabila I nampak dia announce 100,000 cc punya dulu sampai 20,000, sekarang sampai 100. Wah, I pun rasa, apa ni? Forever dalam journey apa sekarang sudah lain tau. Wah, jauh gap tau, daripada 20,000 sampai 100,000 pun ada. Okay, daripada manager daripada dulu I paling dalam I punya apa yang I tahu hanya 25 manager yang boleh capai itu apa diamond betul. So sekarang sampai 100 manager punya pun sudah keluar. Okay, so wah memang rasa hebat lah sebab ini kalau tak ada Honami, okay, kita pun syarikat pun tak akan buat benda yang macam ni. So Honami adalah satu teladan, satu contoh tau, satu contoh yang memang sangat bagi inspirasi. Dia bagi kita nampak apa tau, nampak new forever living. Dia bagi kita nampak bukan saja Rolf Kip boleh jadi top 1 dalam dunia. Okay, so kita semua dekat sini pun boleh jadi top 1 dalam dunia. Sebab apa? Sebab Honami pun kalau banding dengan Rolf Kip, okay, Rolf Kip sudah lama dalam forever dan dia juga sudah pegang top 1 dalam dunia ni sangat lama. Dan Honami dia orang baru. Kira lagi orang baru kalau banding dengan semua leader dalam yang top dalam dunia ni dia adalah sangat muda dan sangat baru. Dan yang paling bagi I刻骨铭心讲bagi I dia apa yang dia bagi I ingat dalam tersentuh dalam hati I adalah apa tau? Apabila dia cerita last year dia dekat masa dia berada dekat Cancun ya, Honami baru 9 tahun di foyer dan 2018 masih lagi 1000 cc. Sifu cakap ya itu yang bagi inspirasi yang sangat besar. Dan kita semua pun tahu Honami dia 25,000 betul. Dia sangat hebat. Tahun lepas dia 25,000. Okay, so tapi apabila dia bagi tahu kita sebenarnya tahun lepas dia hampir 3 kuarter dia punya dia depression.
Depression tu apa? Depression dia mungkin down lah, dia down. Dia down. Sebab apa? Dia bulan 9 dia baru capai 7,500 cc saja pada bulan 9 tau. Bulan 9. Okay, masa tu I ingat kita dulu ada pernah interview dia kan tahun lepas. Dan dia cakap dia fikir apa? Dia mau capai 20,000 cc. Ingat lagi semua. Dia cakap, I ingat lah, kalau tak salah, I ingat dia punya, dia janji dia nak capai 20,000 cc, dia komit dengan dia sendiri, dia set target dia nak capai 20,000 cc. So, I pun ingat dia memang sudah lebih daripada 10 cc apa, tapi sebenarnya sampai bulan 9 dia masih 7,500 cc. So, dia pun rasa down tau, dia rasa down. Macam kita set target, kita jauh lagi daripada target, kita rasa down betul. So, jangan ingat saja kita down tau. Honami juga akan rasa down juga. Dia ada emosi yang down, ada juga masa yang down jugalah. Okay. So, apa dia buat, apa yang membuat dia naikkan semangat iaitu dia apabila dia pergi trip Cancun. Dia dekat Cancun, dia bertemu dengan Ralph Kip, dan masa tu Ralph Kip bagi tahu dia boleh jadi top number 1 dalam dunia. Dia harap dia boleh jadi top number 1 dalam dunia, dan dia nak sebab kalau dia jadi top number 1 dalam dunia, dia boleh ubahkan sejarah forever living. So dia macam terbakar dia tau. Terbakar sebab apa? Dia bakar balik semangat diri dia, dan I rasa lah masa tu dia fikir apa tau? Dia fikir ini adalah satu mission yang sangat-sangat penting, bukan untuk diri dia sendiri, untuk satu forever tau, untuk satu forever. Mission itu adalah sangat penting. Okay, so apa yang macam Sifu ajar kita, mission itu sangat penting hari itu. Sebelum kita pergi trip ini Sifu pernah ajar kita, mission itu sangat penting. I rasa dalam Honami punya hati dia bangkit sebab dia ada satu mission yang sangat penting. Dan apa dia buat? Walaupun dia 7,005 cc saja, sebelum dia pergi Cancun dia sudah rasa mungkin dia sudah tak boleh nak capai 20,000 cc lah, boleh capai 10 cc sudah cukup lah. Tapi dia naikkan semangat balik, dia balik saja, dia masih percaya dia boleh capai 20,000 dan pada baru saja 3 bulan, bulan 9-nya, 10, 11, 12, 3 bulan dia punya cc boleh shoot daripada 7,005 cc sehingga 25,000 cc. Gila tau. Bagi I nampak ini memang gila. Apa lagi yang tak possible dalam dunia ni? Apa lagi yang tak possible? Apa-apa saja dalam dunia ni mungkin akan berlaku tau. Walaupun 3 bulan dia boleh capai daripada 7,000 sehingga 25,000 cc. Walaupun Honami masa tu dia top 2 dalam dunia. Top 2 dalam dunia, dia pun akan down. Kita down, kita tak sampai dia punya level lagi. Kita down, okay, biasa, tapi kita kena belajar dengan dia. Okay, kita tak boleh down terus. Kita down, kita kena bangkit semula dalam masa yang singkat. Jangan down lama. Okay, so kita kena fikir possible, ambil semangat macam Honami. Possible, walaupun kita nampak macam tak mungkin depan mata kita kena percaya kita boleh capai. So I pun percaya tahun ni I boleh capai juga F2D. I boleh capai 300 cc dan I pasti boleh capai F2D. Okay, sebab apa? Sebab sekarang masih awal. Sekarang baru saja 1 hari bulan 5. Kita banyak masa daripada Honami. Kalau Honami, dia boleh daripada 7.5K sampai 25K. Kita boleh juga apa-apa saja target yang kita set, kita boleh juga. Lagi sekarang kita ada satu tim yang begitu kuat. Kita ada Sifu, kita ada Kak Hamiza, kita ada Sean yang sudi bagi tau. Mereka sudi bagi segala yang mereka tahu dalam online. Okay, kita nampak online pasaran sangat besar, bukan saja dalam Malaysia, satu dunia ni. Kita boleh makan satu dunia punya market tau. Oleh itu, tak ada apa yang tak mungkin. Saya percaya tahun ni BOI pasti boleh bangkit.
dengan kau dengan ada sistem yang akan keluar untuk online ni. Okay, so terima kasih kepada semua leader yang menjadikan ini kepada kenyataan, sebab dalam otak I memang sudah daripada tahun lepas I sudah fikir banyak kali lah macam mana kita go online. Okay, kita bila baru kita ada automation, I nak automation sangat, so I selalu bagi tahu Sifu, automation cepatlah, I nak automation. Okay, last, okay, so memang thank you lah kepada Sifu, thank you kepada semua leader, dan saya memang yakin kita boleh dapat buat. Dan tahun ni I mesti kena capai, I tak mahu M lagi 2005 cc lah, I M 5000 cc lah. Dan kalau boleh I nak jadi GLT juga macam Honami. Kalau Honami boleh jadi 8,500 dalam 1 bulan kenapa kita tak boleh jadi GLT? Kita semua sini pun boleh jadi GLT, betul? Kita sini semua boleh, pasti boleh. Kita nak banyak lagi GLT. Okay, mula daripada siapa? Mula daripada kita diri sendiri. Kita jadikan orang yang pertama macam Honami. Kita break the record. Okay, boleh? Okay, so thank you semua. I punya sharing sampai sinilah apa yang I nak cakap. Thank you. Okay, wah. Panjang sharing dia. Memang bila balik dari Bali banyak benda you nak tak berhenti nak share. Okay, so hari ni kita lebih extra time sikit, tapi tak apa. Yang penting adalah kita dapat banyak inspirasi, terutama daripada mereka yang baru saja balik from Bali. So memang setiap orang you nampak benda-benda banyak sangat sebenarnya. Kalau nak share mungkin 1 jam pun tak habis share lah. Kalau you nak share apa yang you nampak dekat Forever Global Rally. Okay, tapi yang apa yang Koksun cakap tadi, Jepun bila masa 5K dinner, okay, Sifu jumpa dengan CSM Japan. So dia datang dia ucapkan terima kasih tau. Tiba-tiba so Sifu kata, I sangat kagum dengan pencapaian FBO Japan. So dia datang dia cakap, I nak thank you kepada you. I cakap, you thank you saya apa? Dia cakap itulah sebab tahun 2018 bila you datang ke Jepun, you share kepada kita tentang 5cc. So dan sekarang Jepun dia guna 5cc dengan sangat berkesan, sangat baik. Okay, dan dia orang ada rakam lah, dia orang ada rakam sharing Sifu, dan mereka keep on study tau, mereka kaji tau. Mereka kaji standard ini, kaji sistem ini. So dan mereka guna dengan sebaik-baiknya dalam Forever Jepun. Dan hari ini you nampak banyak peningkatan, dan itu standard lah, dari segi standard. Sifu kira sistem butter lah, Sifu bagi dia 5cc, dia bagi Sifu PCM LCM lah. Okay, faham tak? Kita tukar idea. Itu sebab Sifu percayalah, Sifu percaya dengan kombinasi. Apa yang kita ada sebenarnya kita perlu buat lebih baik daripada yang orang yang belajar dengan kita. That's why Sifu harap kita kena usaha lagi, terutamanya atas 5cc, dan Sifu punya niat hasrat Sifu adalah Sifu nak buat semua orang BOI boleh dalam masa yang paling singkat kita boleh master tentang 5cc standard ini. Dan hanya kita buat benda ini, Sifu percaya kita boleh bawa Malaysia sampai ke top 3 in the world. Okay, so ini yang sangat penting. So akhir sekali, Sifu harap semua dapat belajar daripada Teppanyaki pagi ini, dan kita sama-sama nyanyikan lagu BOI untuk tamatkan Teppanyaki pada pagi ini. So are you ready semua? Ready? Yeah. Go, go, go. Minus. Kita
Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Thank you semua.